Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, hari ini kita sambung semula ulang kaji pelajaran kita, iaitu perkara munakahat. Kita masuk kepada pelajaran yang kelima. Pelajaran kelima bertajuk mahar dan walimatul urus. Tapi hari ini kita nak fokus kepada mahar sahaja dahulu. Okey, murid-murid boleh tengok muka surat 35 di kitab munakahat. Okey, kita masuk kepada yang pertama adalah pengertian mahar. Mahar ni apa? Mahar ni adalah mas kahwin. Mas kahwin ni akan disebut waktu ijab dan kabul. Bila seorang lelaki nak berkahwin dengan seorang perempuan, akan ada tok kadi yang akan lafaz ijab. Aku nikahkan dikau dengan, okey, contoh nama dia si Fulanah binti si Fulan dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Itu adalah dengan mas kahwin. Mas kahwin ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya adalah mahar. Okey, kita tengok. Mahar ni disebut sebagai as-sadaq. Okay, yang kedua, harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya sebab akad nikah. Tapi kalau bila lelaki tu tak nak bernikah dengan perempuan tu, dia tak perlulah bagi mas kahwin. Dia tak perlu bagi mahar. Dia perlu bagi mahar ataupun mas kahwin apabila seorang lelaki tu nak berkahwin dengan seorang perempuan tu. Seterusnya, kenapa dinamakan as-sadaq? Dinamakan as-sadaq untuk menunjukkan bahawa lelaki tersebut benar-benar ingin berkahwin. Sebab itulah adanya mas kahwin. Okey, seterusnya kita tengok 5.2 dalil mahar, dalil mas kahwin. Muka surat 35. Okey, dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Sadaqallahul azim. Daripada surah An-Nisa ayat yang keempat. Artinya, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Maksudnya wajib bagi. Sama ada secara tunai ataupun hutang. Hutang tu kalau waktu tu dia tak mampu, tapi bila dia dah berkemampuan, wajib bagi. Seterusnya, masuk kepada muka surat 36. Kita masuk kepada masih lagi dalil mahar, iaitu dalil mas kahwin, tapi ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Sahlu bin Sa'idi radhiyallahu anhu. Zawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan imra'atan bi khatimin min hadid. Riwayat Hakim. Artinya, Nabi SAW telah mengahwinkan seorang lelaki dengan seorang perempuan dengan sebentuk cincin besi. Cincin besi itu adalah mahar ataupun mas kahwin. Dia tidak semestinya dalam bentuk nilai wang ringgit. Dia boleh dalam bentuk cincin, rantai, benda-benda yang lain, tapi mesti melebihi ataupun mengikut kadar mas kahwin setiap negeri. Dia tidak boleh kurang. Dia mesti sama harga ataupun lebih. Okey, seterusnya kita masuk dalil ijma' ulama' pula. Berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka ulama' fiqh telah bersepakat bahawa memberi mas kahwin itu adalah wajib. Ingat, lelaki yang akan bagi mas kahwin kepada perempuan yang ingin dikahwini. Bukan dia bagi mas kahwin dekat sesiapa saja, tak. Itu kalau dia bagi sesaja, itu hadiah. Tapi kalau mas kahwin ni dia sebab betul-betul nak kahwin. Okey, seterusnya kita masuk muka surat 36. Okey, 5.3 iaitu hukum menyebut mas kahwin. Maksudnya dalam lafaz ijab yang Tok Kadi sebut tu, aku nikahkan dikau dengan, contoh nama dia si Fulanah binti si Fulan dengan mas kahwinnya. Nak kena sebut ke tak kena sebut? Kita nak masuk kepada hukum menyebut mas kahwin. Okay, yang pertama adalah sunat di dalam akad nikah. Sebab itulah kalau kita kat Johor,
akan sebut. Akan sebut dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Dengan mas kahwinnya sebentuk cincin tunai, cincin emas. Okey, seterusnya akad nikah tetap sah jika tidak disebut mas kahwin. Maksudnya hukum dia sunat. Kalau kita buat, kita dapatlah pahala tu. Tapi kalau kita tak buat, kita tak dapat apa-apa. Tapi dia mengikut juga setiap negeri. Negeri Johor dia akan sebut mas kahwinnya. Tapi ada beberapa negeri dia tak akan sebut. Dia akan, aku nikah, Tok Kak dia akan sebut, aku nikahkan kau dengan si Fulanah binti si Fulan dengan mas kahwinnya yang tersebut. Macam tu je, tersebut. Dia tak ada sebut berapa mas kahwinnya, berapa ringgit, berapa ratus, berapa ribu, sebentuk cincin, serantai, tak. Tetap sah. Dia bergantung kepada setiap negeri. Okey, seterusnya menyebut mas kahwin adalah untuk mengelakkan pertelingkahan antara suami dan isteri, untuk mengelakkan pergaduhan. Sebab itulah kita disunatkan untuk menyebut mas kahwin tersebut. Okey, seterusnya kita masuk 5.4 iaitu kadar mas kahwin. Berapa ketetapan mas kahwin ni? Okey, sunat kadar mas kahwin tidak kurang daripada 10 dirham dan tidak melebihi daripada 500 dirham. Sebab dalam Islam ni dia tak nak membebankan, jadi dia dah tetapkan. Tapi kalau sekarang, kalau kita kat negeri Johor, mas kahwinnya adalah RM22.50. Sama ada awak nak bagi RM22.50 kepada bakal isteri awak, ataupun awak nak bagi lebih pun boleh, ataupun awak nak bagi cincin, rantai emas sebagainya pun boleh. Yang penting tak boleh kurang daripada RM22.50. Itu untuk negeri Johor saja. Kalau negeri-negeri lain dia berbeza. Ikut negeri negeri perempuan yang awak nak kahwin. Bukan awak Johor, awak nak kahwin dengan orang, contoh awak nak kahwin dengan orang Pahang. Lepas tu awak cakap negeri saya RM22.50 je. Kenapa negeri awak ni lain? Contoh, kenapa negeri awak ni lebih mahal? Tak, diikut kepada negeri masing-masing, berbeza-beza. Okey, seterusnya kita masuk kepada 5.5 muka surat 37 kat kitab munakahat awak, iaitu akad secara tafawid. Okey, akad secara tafawid ni adalah berlaku daripada bakal isteri yang baligh lagi cerdik. Rasyidah tu adalah cerdik. Seperti kata walinya, ayah, kahwinkan aku tanpa mas kahwin. Walinya adalah bapa dia, ataupun abang, ataupun adik lelaki. Itu adalah wali. Okey, ayah, kahwinkan aku tanpa mas kahwin. Okey, selepas persetubuhan berlaku, suami wajib membayar mahar mithli. Okey, tetap kena bayar mahar. Mahar tu adalah mas kahwin. Okey, seterusnya 5.6 hukum pemberian mas kahwin. Hukum pemberian tadi kita dah belajar dah kan, dalil wajib. Okey, sekarang hukum dia adalah wajib selepas akad nikah. Jadi wajib bayar. Okey, bukan daripada rukun nikah, tetapi tetap sah jika tidak disebut dalam akad nikah. Okey, rukun nikah ada 5 sahaja. Rukun nikah ni maksudnya wajib. Kena ada 5 ni. Kalau tak ada salah satu, tak sahlah perkahwinan tu. Tak bolehlah berkahwin. Tak ada pengantin lelaki, tak ada pengantin perempuan. Macam mana nak berkahwin? Rukun nikah ada 5, iaitu pengantin lelaki, pengantin perempuan. Lepas tu 2 orang saksi, wali dan lafaz ijab dan kabul. Itu adalah rukun nikah. Tetapi tetap sah jika mahar ataupun mas kahwin ni tidak disebut. Sebab setengah negeri dia tidak sebut. Tetap sah jadi suami isteri. Dia ikut negeri. Kalau negeri Johor dia sebut mas kahwin ataupun mahar. Okey, hukum dia adalah sunat. Ingat, sunat untuk kita sebut mas kahwin dan ataupun mahar dalam lafaz ijab dan kabul. Okey, seterusnya
Tiada kadar yang tertentu. Suami wajib bayar mengikut persetujuan kedua-dua pihak. Sebab itulah perlukan perbincangan, tapi bukan berbincang berdua-dua. Maksudnya contoh kalau dalam kita sekarang ada majlis, ada sesi merisik ataupun bertunang, dari situlah pihak lelaki dengan pihak perempuan dia akan berbincang berapa mahar ataupun mas kahwin yang sesuai untuk diberi daripada pihak lelaki kepada pihak perempuan. Bukan awak lelaki dengan perempuan bincang berdua-dua, tidak. Okey, seterusnya, mas kahwin adalah hak isteri, boleh dibayar tunai atau hutang. Tapi kalau awak dah kaya raya, takkanlah awak nak bayar mas kahwin tu secara hutang. Aku terima nikahnya si Fulanah binti si Fulan dengan mas kahwinnya RM500 hutang. Tak boleh. Kalau awak dah kaya, awak kenalah bayar secara tunai. Tunai tu apa? Tunainya maksud tu lepas awak nikah awak terus bagi kepada isteri awak. Hutang tu apa? Hutang tu sebab awak belum berkemampuan, jadi awak tak ada duit, jadi awak tak boleh nak bayar. Itu adalah hutang. Tapi bila awak dah mampu, awak wajib bayar kepada isteri. Kalau macam Johor, mas kahwinnya ada RM22.50. Jadi kalau awak nak bagi mas kahwin RM22.50, boleh RM30, boleh RM100, boleh. Lebih boleh, kurang jangan. Tak boleh. Okey, seterusnya kita masuk kepada muka surat 38 kitab Munakahat awal, iaitu 5.7. Jenis-jenis mas kahwin ataupun mahar. Mahar tu adalah mas kahwin. Terbahagi kepada dua. Yang pertama mahar musamma dan yang kedua adalah mahar misil. Okey, kita tengok yang pertama, mahar musamma. Mahar musamma ni adalah mas kahwin yang disebut jumlahnya dan jenisnya dalam akad. Contohnya kalau kita macam kat negeri Johor kan, disebut jumlahnya berapa ringgit. Kalau tak ada guna duit, guna wang tunai, dia guna emas. Okey, sebentuk cincin emas, seutas rantai, seutas gelang, disebut jenisnya, jumlahnya. Okey, itu adalah mahar musamma. Okey, wajib dibayar penuh. Maksudnya tak boleh hutang apabila berlaku salah satu daripada dua perkara. Yang pertama iaitu berlaku persetubuhan antara suami dan isteri. Jadi pihak suami wajib bayar penuh, tak boleh hutang. Okay, yang kedua berlaku kematian antara salah seorang daripadanya, sama ada suami yang meninggal dunia ataupun isteri salah seorang. Jadi perlu bayar penuh. Okey, seterusnya 5.7.2 muka surat 39, iaitu mahar misli. Mahar misli adalah mas kahwin yang disamakan dengan mahar perempuan yang setaraf daripada ahli keluarganya. Maksudnya masa sesi merisik ataupun bertunang, tak tahu nak tentukan berapa mas kahwin ataupun mahar, jadi kita ikut sama ada kakak kita ataupun makcik-makcik kita yang dah kahwin, kita ikut ahli keluarga kita. Okey, yang kedua adalah berlaku apabila mas kahwin tidak disebut jumlah dan jenis dalam akad nikah. Kalau mahar musamma disebut berapa jumlahnya, apa jenisnya, mahar tu apa. Kalau mahar misli dia tak sebut jumlahnya ataupun jenisnya. Okey, seterusnya muka surat 39 5.8, iaitu pembahagian mas kahwin. Yang pertama, isteri menerima seluruh mas kahwin jika yang pertama berlaku persetubuhan antara suami dan isteri. Jadi isteri dapat semua mas kahwin. Yang kedua, berlaku kematian antara salah seorang daripadanya. Okey, seterusnya isteri menerima setengah sahaja daripada mas kahwin. Okey, maksudnya mas kahwin dia pihak suami nak bagi RM300, dia menerima setengah je. 300 bahagi 2 setengah, jadi RM150. Contoh, okey, suami menceraikan isteri sebelum berlaku persetubuhan, jadi dapatlah isteri setengah daripada mas kahwin tersebut. Kalau contoh suami tu nak bagi 1000 mas kahwin mahar, setengah daripadanya adalah RM500 sebab dia bercerai tapi dia belum berlaku persetubuhan, dapat setengah, separuh. Okey, yang ketiga, isteri tidak menerima langsung mas kahwin. Yang pertama tadi dapat penuh, yang kedua dapat separuh, yang ketiga tak dapat langsung.
Sebab apa? Sebab berlakunya penceraian fasah. Fasah ni adalah pihak perempuan pergi dekat firma guaman ataupun pejabat peguam, dia tuntut fasah. Fasah ni tuntut untuk bercerai dengan suami sebab isteri ni, perempuan kita tak ada kuasa nak jatuhkan talak. Saya ceraikan awak, suami saya, dengan satu talak. Tak boleh. Perempuan sampai bila-bila dia tak boleh ceraikan suami dia, tak boleh jatuhkan talak sebab kuasa talak hanyalah untuk suami. Tapi apa yang perempuan boleh buat? Perempuan boleh pergi ke pejabat peguam, minta fasah, iaitu nak bercerai. Tapi bukannya suka-suka je. Suami awak baik, soleh, beriman, rajin pergi masjid, bagi duit belanja untuk awak. Kalau macam tu takkanlah awak nak tutup fasah, tak? Tutup fasah ni ada sebab-sebab dia. Contohnya suami dah setahun tak balik, dah lama tak bagi nafkah duit, lepas tu tak jaga kebajikan awak, suami gaib, hilang, itu baru boleh tuntut fasah. Ataupun dia pukul awak, dia serotan awak sampai berdarah-darah, dia tampar tumbuk tendang awak, itu baru boleh tuntut fasah. Tapi kalau suami awak baik sangat-sangat, tak perlulah minta fasah. Okey, seterusnya isteri belum disetubuhi, jadi tak dapat langsung mas kahwin. Okey, itu sahaja untuk hari ini.